Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأتباع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. سبحانك يا رب لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat menyambung bicara kita berkenaan dengan hadis-hadis daripada Bulughul Maram, karangan Al-Qadhi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, seorang ulama mazhab Syafi'i yang hidup pada kurun yang ke-10, kalau tak silap saya, 900 lebih Hijrah. Hari ini kita nak baca hadis yang ke-10, kan? Hadis yang ke-10. Wa an Anas bin Malik wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nas fanahahum Rasulullah صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه متفق عليه. Itu hadisnya. Hadis kita pada tengah hari ini diceritakan oleh seorang sahabat yang juga khadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di antara khadam yang Rasulullah suka ialah Anas bin Malik. Kalau kita lihat dalam sunnah, Nabi mentahnikkan adik kepada Anas. Selain daripada Rasulullah membuat tahnik kepada Abdullah bin Abbas, Rasulullah juga membuat tahnik kepada adik Anas bin Malik ni. Maknanya semasa Anas bin Malik berkhidmat dengan Rasulullah, menjadi khadam kepada Rasulullah, dia masih mempunyai adik yang kecil daripada ibu dia. Anas dikatakan pada tahun kedua Hijrah bersama-sama dengan baginda Rasulullah dalam peperangan Badar. Maknanya ketika itu, kalau kita lihat pada peperangan Badar, dia dah pergi. Maknanya paling kurang umur dia 15 tahun pada peperangan Badar. Sebab Rasulullah tak bagi mana-mana sahabat yang kurang daripada umur 14 tahun untuk pergi berperang. 14 tahun, 15 tahun baru Rasulullah benarkan. Maknanya kalau dia dah boleh pergi pada tahun kedua tu, maknanya usia dia dah lebih 15 lah. Ada yang nak pergi, tapi bila tak cukup umur 15, Rasulullah tak bagi pergi. Rasulullah bagi pergi bila berumur 15 tahun atau ke atas.
Jadi Anas salah seorang yang menyertai peperangan Badar tersebut. Di antara sahabat besar yang tak pergi ialah Uthman bin Affan, juga cucu angkat Rasulullah Usamah bin Zaid bin Harithah. Tak pergi. Tak pergi itu dengan arahan Rasulullah. Kalau ikutkan mereka nak pergi juga, tapi Rasulullah tak bagi pergi. Sebab masa tu isteri Osman sedang sakit. Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit. Rasulullah arahkan supaya Osman tak pergi dan Usamah bin Zaid tak pergi kerana membantu Osman. Ternyata kita lihat hari peperangan Badar, hari tentera-tentera balik daripada peperangan Badar, mereka bertembung peperangan Badar, mereka melihat Osman sedang mengebumikan isterinya. Nah, hari balik daripada peperangan Badar tu, hari tu puteri Rasulullah meninggal dunia, Ruqayyah binti Rasulullah, Ummu Abdullah. Dia ada seorang anak yang namanya Abdullah bin Uthman bin Affan. Abdullah ini dikenali dengan Abdullah Akbar. Abdullah Akbar. Wallahu ta'ala alam. Jadi Anas bin Malik, dan diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi namanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Anas berceritalah, telah datang seorang badui, maka dia kencing di dalam masjid di satu sudut. Dia masuk masjid, dia pergi sudut yang tak ada orang, dia kencing dalam masjid. Dulu masjid tak ada lantai. Masjid dia tanah je, tanah. Dalam masjid boleh meludah. Nabi kata, sesiapa yang meludah dalam masjid, hendaklah dia membayar kifarat. Kifaratnya ialah menimbus ludahannya. Menimbus ludahannya. Sekarang tak boleh timbus. Maknanya tak boleh lah meludah, kan? Nak bayar kifarat tak boleh, nak timbus macam mana? Jadi tak boleh lah meludah. Kalau boleh, satu hari dia buat kapet, boleh pula buka-buka ke macam mana. Hukum asalnya meludah boleh, tapi ada para ulama mengatakan asal hukum meludah dalam masjid itu haram kalau dia tak timbus lah. Tapi bila dia timbus, dia jadi harus. Kalau tak timbus, haram. Tengah-tengah solat boleh meludah, tak batal meludah tengah solat. Daripada duduk simpan makanan dalam mulut, lebih baik tuan-tuan meludah. Simpan nak baca pun jadi telur, pelat macam mana, dah air liur banyak, nak telan ada makanan. Janganlah meludah sampai bunyi. Meludah sampai bunyi, bunyi itu membatalkan. Tak boleh. Tapi Nabi kata kalau nak meludah tengah solat, jangan meludah ke depan, ke arah kiblat, ataupun jangan meludah ke kanan. Kalau nak meludah, meludahlah ke bawah atau ke kiri, ke bawah, kiri ke bawah. Itu kalau masjidnya boleh meludah kiri ke bawah. Kalau masjidnya tak boleh meludah, ludah dalam poket. Ataupun bawa keluar tisu ataupun sapu tangan. Bawa keluar tisu, sapu tangan, ludah, letak balik. Majlis Fatwa Kebangsaan mengeluarkan fatwa, kalau handset berbunyi ketika sedang solat, tidak membatalkan solat kita mematikan bunyi ringtone.
Yalah daripada satu surau duk berjual ding 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 ding. Kan? Biar kita seorang je. Bunyi seluk poket tutup lah. Tidak membatalkan. Tapi janganlah bergerak banyak. Cari mana telefon tak tahu. Kena pula yang sebelah sana cari dalam handbag tak. Korek tu. Tak boleh lah. Orang sebelah sana dia suka korek handbag dia, mana telefon cari tak jumpa kan. Dalam handbag macam-macam benda, berkilo-kilo berat. Macam-macam alat, bawa alat gadget, macam-macam gadget. Berapa gadget ada, make up lagi. Jadi masuk dikencing dalam masjid, maka diherdik akan dia oleh orang-orang yang ada dekat situ. Fazajarahun nas, manusia atau sahabat-sahabat lah yang ada kat situ cuba untuk halau dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah orang sahabat-sahabat dia daripada menghalau. Mana belum sempat dia lari lagi, agaknya tengok dia tu kencing, ramai pakak bangun, pakak nak bangun pergi halau dia lah. Rasulullah tak bagi, jangan halau. Biar dia kencing. Bila dah selesai dia kencing, Rasulullah minta sebekas air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin mimma. Rasulullah minta sebekas air. Satu timba dia terjemah sini. Zanub ni bekas, tak kira lah macam mana pun bekas air. Maka Rasulullah pun tuanglah di tempat dia kencing tadi. Tuang. Tanah ni dia semula jadinya dia menyerak, kan? Bila tuang dia menyerak, tambah pandang pasir lagi cepat menyerak. Tapi janganlah terlalu banyak pula curah tu. Curah ala-ala kadar sudah lah, sekadar kawasan yang dia kencing tu curah. Supaya apa? Air kencing dia tu mendap, turun ke bawah. Maka menegah akan orang-orang yang mengherdik itu oleh Rasulullah. Rasulullah melarang mereka herdik. Maka apabila selesai ia daripada kencingnya, menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa satu timba daripada air, satu bekas air. Maka dironggahkan ke atasnya. Air itu dironggah. Kita guna tak ronggah? Tuang. Curah tempat tu. Begitu juga kata para ulama kalau tempat yang menyerak, kapet. Air kencing ni tuan-tuan najis. Najis dia tak hilang dengan sapu. Kalau tuan-tuan belajar fiqh mazhab Syafi'i, anak kita kencing atas rumah, kat rumah, cucu ke anak ke yang kecil kan kencing, kalau tuan-tuan ambil kain mop itu tak suci. Tak suci. Sebab mana dia boleh jadi bersih air kencing dengan mop? Tak boleh. Habis macam mana cara nak basuh? Nak bersihkan? Yang pertama kena ambil kain atau kertas, perapkan dia supaya dia kering. Buang dulu air najis tersebut, iaitu air kencing tu, buang dulu. Perap kertas bagi dia serak. Letak kertas, dia serak, kain ke buang. Pergi perap. Kalau kain perap, kalau kertas buang. Perap punya basuh, perap lagi sehingga air kencing tu kering. Bila dah kering, ambil air mutlak, sapu, curahkan tempat yang, maka itu dah dikira basuh. Jadi kalau kapet letaklah bekas kat bawah, tempat yang kena tu. Kita ambil besen ke apa, letak kat bawah tu, curah air biar dia turun.
ke bawah. Itu paling mudah lah untuk kapet. Kalau tidak nak basuh semua, kalau pergi hantar kat kedai pun belum tentu bersih. Dia dry cleaning ke macam mana, belum tentu. Sebab itu dia tidak dikira kategori basuh. Tembak dengan gas, tembak dengan apa nama tu, itu tidak dalam kategori basuh. Tapi kalau pakaian yang tidak ada najis, tak ada masalah. Yang masalah ni bila pada pakaian itu ada najis, kena basuh. Tuan-tuan, selalu berlaku kat rumah-rumah, bila anak cucu, kanak-kanak kencing atau buang yang besar, kita ambil kertas atau kain mop. Bila kita mop, luas mana air kencing tadi kita bawa dengan mop tu, yang kena, itu semua najis. Semua mutan najis. Jadi nak kena hati-hati sikit ya. Kalau mengikut mazhab Syafi'i tak boleh. Kalau dia kaki basah, pijak tempat yang mutan najis tadi, nak pergi semayang, semayang dia apa nama lah, setengah ulama kata tak sah, sebab dia dah pijak najis. Jadi apa yang berlaku kepada lelaki lelaki Badui tadi, lelaki kampung Arab kampung tadi, yang datang ke masjid Nabi, dia kencingnya dalam masjid, Nabi biarkan. Setelah dia selesai kencing, Nabi minta bekas air, ambil, curahkan. Sebab apa nak Rasulullah tak buang dulu najis? Najis atas tanah dia tak melekat, dia serak terus. Kalau ada najis bertakung, kena buang dulu najis. Macam yang saya sebut, atas kapet, atas tikar, atas lantai, bertakung, maka kena buang dulu najis itu, barulah boleh kita basuh ke apa yang lain. Maka apabila telah selesai ia daripada kencingnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh ambil air satu baldi dan dituangkan, dicurahkan ke atas ke atas tempat kencingnya tadi, maka selesailah. Sekali curah je, tak perlu 2 kali atau lebih. Hadis ini kuat kerana dia diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dan hadis ini sahih. Kalau kita tengok dalam ranking hadis ni, kalau hadis tu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, mungkin dia paling, di antara yang paling tinggi lah. Jadi apa yang kita dapat ambil pengajaran daripada hadis ni, kalau para sahabat tadi yang cuba menghalau orang Badui itu daripada kencing, kejar dia, Rasulullah tak larang, apa akan jadi? Mungkin dia kencing seluruh masjid, kan? Yalah, sebab dia tengah kencing, mana boleh stop? Kan? Boleh stop kan? Orang halau dia lari dengan kencing-kencing, habis seluruh masjid, lagi merebak kan? Jadi Rasulullah biarkan dia kencing setempat supaya senang nak handle. Jadi dalam kes-kes tertentu, kena pandailah tengok mana kemudaratan yang lebih besar, yang tu kita kena tinggal. Memang kita nampak macam menghalang, membiar dia kencing, perkara mungkar ni berlaku dalam masjid, kencing dalam masjid. Tapi kalau kita halau, lagi merebak. Maknanya tak halau tu, itu cara kita nak solve dia punya masalah tu dengan paling baik. Kadang-kadang ada masanya, daripada menjawab, lebih baik diam. Menjawab, lebih banyak masalah akan timbul. Diam, selesai masalah. Kadang-kadang kan. Jadi begitu juga kes ni. Kalau halau, lagi banyak. Ada juga kan, kita pergi larang, bukan larang, bergaduh. Kita pergi nak tegur supaya dia jangan buat sesuatu yang tak elok.
Bila kita pergi tegur, bukan tegur, bukan dia berhenti, bergaduh pula dengan kita. Daripada bergaduh, lebih baik kita senyap. Mungkin itu dia malu sendiri ke macam mana. Mungkin itu salah satu cara untuk kita memberhentikan perkara yang kita tak suka. Kita tunjuk dengan action tak suka, kan? Jadi kena bijak dalam menyampaikan dakwah. Ni dakwah juga ni yang Rasulullah tunjuk pada orang Yahudi. Yang kedua, kita satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, memang asal membuang najis ataupun di dalam masjid adalah haram. Buang najis, tak kira lah najis kita sendiri ataupun najis orang, bawa pergi ke dalam masjid, hukumnya haram. Sama ada najis tu yang asal pada kita ataupun najis tu yang bukan asal daripada manusia, bangkai atau sebagainya. Kecuali ikan lah, kecuali bangkai ikan dengan bangkai belalang, itu tak apalah. Tak buang pun tak apa. Jadi dalam masjid kena jaga. Satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, dia kata asalnya buat tandas dalam masjid tak boleh, atau buang air besar, buang air kecil dalam masjid tak boleh. Tetapi kata dia, tujuan Allah SWT dan Rasulnya melarang kita buang air besar atau air kecil dalam masjid, tidak ada dalil secara qat'i, dalil secara direct. Jadi ada satu ulama dalam mazhab Syafi'i berpendapat, kalau kita boleh sediakan satu besin, nak kencing dalam besin tu, atau membuang air besar, kemudian angkat, tak mencemarkan masjid. Ada pendapat yang mengatakan boleh. Dulu dia tak ada mangkuk bol tandas macam sekarang. Jadi kalau kita tengok konsep tandas yang macam sekarang, kalau nak dikirakan sekarang ni, dia kata dewan sembahyang dia tak boleh. Selain daripada dewan solat boleh. Sebenarnya tuan-tuan, kalau nak kita kira yang sebenar lah, yang dikatakan masjid tu, mana-mana bahagian tanah yang diwakafkan untuk masjid, masjid lah tanahnya tu. Jadi semua tanah masjid tu dalam pagar masjid, masjid tu masjid. Kalau nak dikirakan macam tu, macam mana pula tu buat tandas? Walaupun bukan kat dewan utama, itu pun tanah masjid juga, orang wakaf untuk masjid tu. Sebenarnya kalau kita tengok dalam hadis-hadis, banyak lagi kelonggaran. Nabi macam tadi, meludah dalam masjid, timbus je. Nabi pernah sembahyang pakai kasut tengah-tengah sembahyang, pakai khuf biasa, khuf, pakai kasut. Nabi pernah sembahyang pakai kasut, sehingga berlaku satu peristiwa kan, tengah-tengah sembahyang, Jibril datang beritahu, ya Rasulullah, pada tapak kaki kasut engkau tu ada najis. Maka Rasulullah tengah-tengah sembahyang buka kasut, letak tepi. Tengah-tengah sembahyang buka kasut, letak tepi. Sahabat-sahabat masa tu, puan-puan dia, sebab masa tu syariat ni masih berjalan, masih on, maka para sahabat pun ada yang pakai kasut tu, semua pakai buka kasut, letak tepi. Tengok Rasulullah buat macam tu, dia buat macam tu. Itu para sahabat. Selepas sembahyang, Rasulullah berpaling pada para sahabat. Rasul tanya, kenapa korang semua buka kasut? Hari ni sembahyang kenapa pakai buka kasut belaka? Tadi mula-mula sembahyang pakai, tengah-tengah sembahyang buka kasut, kenapa? Maka mereka menjawab, ya Rasulullah, kami tengok Rasulullah buka, kami pun buka. Kami tak tahu Rasulullah buka sebab apa. Rupanya Rasulullah buka tu sebab Jibril tegur,
kat tapak kaki kasut Rasulullah tu ada najis. Sahabat yang tak ada najis ni sepatutnya tak payah buka lah. Tapi oleh kerana masa tu dia ikut yang Rasulullah buat. Jadi boleh ke tak boleh sebenarnya sembahyang pakai kasut? Sebenarnya dia masih khilaf juga. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Kalau ikut mazhab Syafi'i, kasut tak boleh. Kalau pakai stokin boleh lah, khuf boleh. Terutama orang yang nak travel, mudah agaknya pakai khuf. Kalau nak travel, nak ambil wuduk mudah. Sebab bila kita pakai khuf, stokin yang kulit ataupun yang PVC atau seumpamanya, PU ke, bila kita dalam flight, kita tak payah buka. Tak payah buka stokin tu. Kita boleh sapu saja. Jadi bolehlah kita pergi ke tandas tu, ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sapu saja atas khuf. Lebih mudah. Dengan syarat masa nak pakai khuf tu kena dalam keadaan berwuduk yang sempurna. Maknanya kita dah ambil wuduk, ambil wuduk, pakai khuf, naik flight, dalam flight ambil wuduk, sapu saja pada khuf kalau batal. Dan dia boleh bertahan 1 hari 1 malam kalau kita bermukim. Kalau kita dalam keadaan musafir 3 hari 3 malam, boleh sapu saja tanpa kita buka khuf. Pakai khuf kan, stokin kulit tu, tapi dengan syarat lebih pada buku lali. Sapu je, sapu atas je, bukan sapu seluruh. Sapu ke atas je. Tapi kalau nak sapu seluruh boleh juga, cuma yang wajibnya sapu atas saja. Setengah mazhab lain ada yang berpendapat pakai kasut boleh juga kalau kita nak sapu. Boleh, dengan syarat kasut tu mesti lebih pada buku lali. Dia praktikal juga sapu atas kasut boot ni, atas boot, terutama tentera yang jenis nak buka tali 15 minit. Kan, 5 minit nak buka tali, panjang sampai kelutut tali. Nak buka, ambil wuduk, nak pakai balik, nak ikat balik, kan? Jadi untuk mengelak daripada kesukaran tu, sapu je atas kasut. Cuma masa nak pakai boot tu kena dalam keadaan wuduk yang sempurna. Jadi bila nak travel, carilah stokin kulit. Stokin kulit ataupun yang PU ada jual sekarang ni. Pakai yang agak tinggi sikit. Bila dalam flight tak payah basuh kaki. Pakai kurs tu, sapu je. Untuk kemudahan kita. Tapi kita ni rela tak semayang, tak apa. Padahal kemudahan ada. Yalah, kalau sekadar nak basuh muka dengan tangan, kalau kita bawa spray tu kat mana-mana boleh. Cuma masalah sikit yang nak basuh kaki kan. Tapi ada kelonggaran, boleh sapu atas khuf. Sapu atas khuf. Wallahu ta'ala alam. Memudahkan cara. Jadi begitu juga yang Rasulullah tunjuk tadi kepada para sahabat dengan sikap orang Yahudi, orang Badui tadi yang datang buang air kecil dalam masjid Rasulullah, maka Rasulullah tak bagi halau. Kalau halau lagi besar. Itu dalam hadis yang pertama, hadis muttafaqun alaih. Kita cuba tengok hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11 ini diceritakan pula oleh seorang sahabat, Ibnu Umar. Ibnu Umar ni anak lelaki Umar, nama dia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ipar lah dengan Rasulullah, sebab kakak dia isteri Rasulullah, Hafsah binti Umar. Abdullah bin Umar ni, tuan-tuan, di antara diakui oleh Aisyah. Aisyah kata, aku tak pernah tengok orang yang
menjejaki sunnah Rasulullah lebih daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sangat suka mencari mana nak cari sunnah Rasulullah, dengan siapa, di mana dia tinggal, dia akan pergi tanya. Abdullah bin Umar seorang yang hebat. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Sebab apa baca anhuma, tak baca anhu? Hu tu untuk satu orang, anhu. Kalau Abdullah seorang, daripada Abdullah bin Umar. Kalau Abdullah seorang saja yang Islam, Umar yang tak Islam, radhiyallahu anhu. Tapi oleh kerana Abdullah dan bapaknya Umar dua-duanya Islam, radhiyallahu anhuma. Sama juga kita sebut Abdullah bin Abbas. Abbas Islam, Abdullah Islam. Anhuma. Huma tu mana? Mereka berdua. Keredaan Allah kepada mereka berdua. Radhiyallahu, Allah redha terhadap mereka berdua. Kalau dulu ulama-ulama dulu dia macam klasifikasikan, kalau untuk sahabat, kalau untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk sahabat radhiyallahu taala anhu. Kalau untuk para ulama yang besar-besar, rahimahullah. Tapi ada juga sekarang ni yang untuk para sahabat, untuk ulama-ulama selepas sahabat pun bila sebut dia kata radhiyallahu taala anhu, wallahu a'lam. Patutnya radhiyallahu ti untuk para sahabat. Tapi bukanlah satu ketetapan, tak adalah berdosa. Dia hanya satu doa. Apa yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar ni, kata dia, aku mendengar Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatani wa damani, fa ammal maitatani fal jarad wal hut, wa amma ad-damani fal kabid wat tihal. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhillat lana maitatani wa damani, fa ammal maitatani fal jarad wal hut, wa amma ad-damani fal kabid wat tihal. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Ini hadis ni cerita pasal apa pula ni? Cerita tentang ada bangkai yang halal. Ada bangkai yang halal. Darah asalnya najis. Darah yang mengalir adalah najis. Ada masa darah halal. Dalam hadis ni lah. Dua bangkai yang dimaksudkan ialah al-jaradu wal-hut. Al-jarad belalang, hut ikan. Ikan orang tangkap, sembelih dulu, baru makan. Kalau tak sembelih takut dia jadi bangkai, mati sendiri. Tak ada orang sembelih ikan kan. Tangkap, biar mati macam tu. Takut dia buruk, letak asid apa-apa. Kan? Bagi dia letak kapur barus, tak suruh pejar sikit isi dia kan. Sebulan dah tangkap dekat laut, bawa ke darat, segar lagi. Kita pun tengok, oh segar. Jadi hadirin dirahmati Allah, Nabi kata dua bangkai yang halal ialah belalang dan juga
ikan. Belalang, apa-apa jenis belalang yang tidak racun boleh makan. Walaupun kita jumpa dekat highway, kena langgar kat trailer lah, pergi kutik, ambil goreng. Sayang balik. Kuk mengidam ke, mana tahu kan nak makan belalang. Mengidam nak makan belalang. Jenuh juga nak cari. Kat kedai tak ada jual. Cari-cari adalah seko. Kena langgar ke motor lah. Penyek kat jalan, kutik lah. Ni nak lepaskan apa? Mengidam. Wallahu ta'ala. Nak ceritanya, kalau dia mati tanpa disembelih, boleh makan. Selera tak selera, tu lain cerita lah. Apa jenis belalang boleh makan. Sedap juga, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tak makan belalang? Tak pernah makan belalang? Dia kalau goreng, dia rangup lah. Dia macam keropok je lebih kurang. Belalang dekat padi lah selalunya. Maknanya tak payah semelih. Macam dulu, saya ingat tahun belalang kunyit ke apa ke dia panggil belalang. Satu tahun masa saya belum bertugas lagi dekat Masjid KLCC, tahun 2000 berapa, Mufti wilayah sekarang, Dr. Zulkifli, dia tulis satu buku kecil, Katak Halal. Dia punya pandangan lah, katak halal. Dia cari, dia kata, dia tulis 2 orang, dua doktor dah sekarang ni. Dulu yang kawan dia tu belum doktor, sekarang dah doktor. Dia cari dalil, dia kata memang tidak ada dalil yang mengatakan katak itu haram. Jadi katak itu adalah halal dimakan bagi dia lah. Bukan berarti dia nak makan. Segi hukum, makan tak makan tu lain cerita, kan? Macam arwah Tuan Guru Ni Aziz dulu dekat Kelantan, bergaduh juga dengan budak-budak pondok. Sebab Tuan Guru kata tupai halal. Tupai halal. Budak-budak pondok tangkap tupai, semelih, bawa pergi. Bukan berarti dia kata dia nak makan, hukum halal bagi dia. Sebenarnya benda tu khilaf lah. Ada pendapat kata halal, ada pendapat kata haram. Jadi kata Dr. Zul kata halal. Saya tak tahulah pendirian dia sekarang. Tapi masa tu tahun 2000 berapa, dia kata halal. Cuma bila ditanya kepada Harusani kata memang tidak ada bukti dia haram. Tapi kita nak kata dia binatang apa? Darat ke binatang laut? Air. Habit dia di darat ke di dalam air? Kalau habit dia ke atas darat, nak makan kena semelih. Katak tu nak makan kena semelih. Tuan-tuan tahu nak semelih katak macam mana? Leher katak mana nak semelih? Jadi bila tak boleh nak semelih, tak boleh makan lah. Bukan tak boleh makan sebab dia tak boleh makan, tapi tak boleh nak semelih. Tak boleh. Dia mati sendiri, jadi bangkai, kan? Nak semelih tak boleh, jadi tak boleh makan lah. Kalau tuan-tuan boleh semelih, boleh makan. Ke main ketuk-ketuk je? Main ketuk-ketuk kepala macam ikan ke macam mana? Ke anggap dia macam belalang, ada kaki panjang belakang, melompat-lompat. Tak lama belalang tu, dia tak ada sayap. Wallahu ta'ala alam. Jadi belalang memang ada nas, dalil yang mengatakan, ini dalil bukan fatwa ni. Ini nas, teks asal daripada Rasulullah yang mengatakan belalang adalah halal. Bangkai belalang. Dan begitu juga bangkai ikan. Sebesar mana pun ikan yang tuan-tuan dapat, tak payah semelih. Boleh makan. Asalkan habit dia dalam air, itu adalah kategori ikan.
Jadi dalam mazhab Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i berpegang kepada hadis yang pertama dulu, huwa at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Laut itu suci airnya dan halal bangkai yang ada di dalamnya. Halal bangkai binatang yang ada dalam air laut tu. Maknanya apa-apa binatang yang habit dia dalam laut, kalau dia mati tanpa sembelih, kita boleh ambil makan. Tanpa sembelih. Habit dia dalam air. Yang menjadi masalah bila dia punya habit dua. Atas darat pun dia boleh hidup, dalam air pun dia boleh hidup. Nak kira dia habit mana? Habit dia, habitat dia. Nak kira mana? Kalau kira darat, kena sembelih. Kalau nak kira laut, tak payah sembelih. Kura-kura, penyu, hidup kat darat ke hidup kat laut? Dua-dua boleh hidup. Buaya, apa dia? Ketam, ada setengah ketam lah. Ketam ni dia memang hidup dalam laut, dalam air, ada kebanyakannya lah. Kecuali ketam batu, ketam nipah. Itu pun apa nama? Jadi kalau mengikut Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kita ni, bagi dia binatang yang dua alam tak boleh. Tak boleh makan. Tapi ada pendapat ulama-ulama lain yang mengatakan sebenarnya habit dia air, cuma dia boleh duduk lama sikit atas darat berbanding binatang lain. Habit dia memang dalam air. Itu sebab kalau ikut mazhab Maliki, buaya boleh makan. Buaya boleh makan. Biawak bukan dalam air. Buaya memang tinggal dalam air. Biawak tak darat. Nak kena sembelih. Buaya kategori ikan lah, dalam laut. Tapi mazhab Hanafi, dia kata hadis yang kita baca ini, hadis ke-11 ni, mengkhususkan, mentakhsiskan. Maknanya yang hadis pertama kata bangkai yang ada dalam laut tu boleh makan, maksudnya ikan. Sebab dalam hadis ni kata ikan. Selain daripada ikan, tak boleh. Satu hal pula, ketam, sotong, udang, tak boleh makan lah, sebab dia bukan ikan. Jadi kalau tuan-tuan ikut mazhab Hanafi, bangla-bangla, mamak tu sebenarnya dia orang tak makan tu. Ketam, sotong, udang, dia orang tak makan. Mari sini, dia jual tu. Agaknya dia mulut, kalau yang baru-baru lah, balik-balik muntah pun tak tahu. Serve kita makan ketam, makan udang, dia orang geli tengok kita makan ketam udang. Macam kita tengok orang makan benda yang kita tak makan kan, geli. Dia pun geli. Telur penyu tak apa pula. Tapi ada juga khilaf tu. Ada yang kata tak boleh juga. Tapi dalam mazhab Syafi'i, semua jenis telur, yang kategori telur lah, dikira harus. Termasuk telur telur lebah, telur kumbang ke, telur apa, kalau peringkat telur lah. Telur tu maksudnya yang belum ada kepala, yang putih je. Lebah tu kalau kita buka sarang dia, yang putih je, dia panggil pulpa ke apa. Peringkat pulpa tu boleh makan. Banyak tu tuan-tuan kalau buka sarang dia, yang putih tu. Sebelum dia jadi anak, lama-lama dia biar putih tu lama, dia ada macam kepala. Belum ada sayap lagi, ada kepala. Tu tak boleh makan lah. Peringkat telur boleh. Macam telur penyu, penyu tak makan, telur makan. Ada orang makan telur biawak. Tapi kalau telur yang beracun tak boleh lah. Telur ular dikatakan beracun, tak boleh. Telur buaya boleh. Wallahu a'lam.
Tengok pun tak pernah telur buaya. Pernah tengok je? Ha? Pernah tengok telur buaya? Tak pernah. Yang aku pernah makan ke apa? Wallahu a'lam. Jadi kalau bangkai ikan besar mana pun, jerung ke apa ke, tak payah sembelih. Kalau kita dapat tangkap mati, boleh makan. Dan dua jenis darah. Darah asalnya najis. Darah yang mengalir najis. Setiap darah yang mengalir adalah najis. Ada dua darah yang berasal dua benda yang berasal pada darah yang mengalir, tetapi dia tidak dikira sebagai najis, iaitu hati dan limpa. Hati dan limpa yang warna coklat dengan warna merah, pink, tu dia asal daripada darah yang terjadi secara natural lah. Jangan yang buat sendiri, ambil darah, kumpul, bekukan, macam mana proses, jadikan hati, tu tak boleh. Maksud darah yang tak boleh itu ialah darah yang mengalir, yang keluar pada permukaan daging yang ada tu. Tu darah tu tak boleh makan. Adapun darah yang ada kat dalam daging, tak payahlah nak perah daging tu, bagi sampai pucat daging. Sebab dikatakan Aisyah radhiyallahu taala anha, bila dia masak daging, air daging tu masih kemerah-merahan. Air yang dia masak daging tu masih kemerah-merahan. Maknanya air yang bercampur darah, darah yang ada dalam daging tu, tak apa itu. Bila kita dah basuh yang luar-luar tu, dah tak ada dah darah, okey tu. Bukan semestinya kena basuh, perah, dan sebagainya. Tak perlu. Sampai hilang rasa lazat daging tu. Yang dikatakan kena basuh tu, daging yang kat luar-luar tu. Bila kita sembelih, daging tu mengalir, dia kena pada daging, tinggal kesan, tu kena basuh. Yang kat dalam tersangkut, dia beku kat dalam, tu tak perlu basuh. Itu dimaafkan. Sama ada ayam ke, daging ke, kambing ke, mungkin dia jatuh, kat tulang dia ada darah beku, adakah itu kena basuh sampai ke dalam? Tak perlu. Kadang-kadang kita makan drum ayam kan, kepak ke, peha ke, kat dalam ada darah, itu dimaafkan. Dimaafkan. Sebab itu tak termasuk dalam darah yang mengalir. Wallahu ta'ala a'lam. Asalnya darah itu adalah najis, tetapi darah yang telah menjadi hati dan juga limpa, itu dimaafkan, dihalalkan. Dua darah itu adalah halal. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalannya? Menutup anggota wuduk. Kalau buka ataupun terkoyak, batal. Maknanya nampak, bila kita buka, dia belum habis tempoh, belum batal, buka kasut ataupun buka khuf, nampak anggota wuduk, nampak buku lali, batal. Ataupun terkoyak, batal. Wallahu a'lam. Kalau tak ada soalan, kita tangguh dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatkanlah apa yang telah Kau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kepada kami apa sahaja yang boleh memberi manfaat kepada kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah.